Oke, hai semua. Hari ini kita buat ulang kaji untuk bab 6 persamaan linear. Oke, bab 5 ungkapan algebra kamu sudah belajar dan kamu sudah ulang kaji pada 2 minggu yang lalu. Oke, so persamaan linear ni dia berkait rapat dengan ungkapan algebra. Oke, sebab kita masih lagi menggunakan pemboleh ubah di dalam bab ini. Oke, so yang pertama, secara konsep. Oke, sebelum tu sini ada 4 topik kecil yang kita akan habiskan untuk kelas hari ini. Oke, yang pertama secara konsep. Oke, kalau persamaan linear secara konsep, kita bagi satu situasi di mana ada Ali dan ada Siti. Oke, Ali dan Siti ini dia ada masing-masing 100 ringgit. Tapi cara Ali dan Siti memegang duit itu berbeza. Oke, contoh Ali dia ada sekeping 100 ringgit. Siti pula dia ada 50 ringgit 2 keping. So secara kesimpulan atau secara konsepnya, Ali dan Siti ada duit yang sama. Oke, mempunyai duit yang sama banyak. Cuma cara dorang simpan duit berbeza. Ali dia pegang 100 ringgit tu 1 keping. Siti pula 100 ringgit dia terbahagi kepada 2 keping 50 ringgit. So, secara konsep, persamaan linear maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan ini kena sama. Sebab tu kita guna simbol sama dengan. Oke? So, yang pertama habis. Oke, kedua, ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Oke, ciri-ciri persamaan linear. Pertama, kita mesti ada simbol sama dengan. Oke, simbol sama dengan wajib ada. Yang kedua, di dalam persamaan linear excuse me. Dalam persamaan linear yang melibatkan satu pemboleh ubah, kamu kena wajib ada satu sahaja pemboleh ubah. Satu huruf sahaja. Kalau ada X, X sahaja. Kalau ada Y, Y sahaja. Oke. So contoh X tambah 5 sama dengan 10. Oke, kita boleh terima. Macam mana pula dengan 2E tambah 5 sama dengan 4E? Yes, masih boleh diterima. Sebab E dengan E ini sama. So basically, hanya ada satu pemboleh ubah. Oke, so sekarang kita ada 2 sudah ciri-ciri. Pertama, ada sama dengan. Yang kedua, kena ada satu pemboleh ubah. Dan yang ketiga, pemboleh ubah ini wajib berkuasa 1. So, contoh. Di sini, pertama, X tambah 5 sama dengan 10, kuasa 1 kan? Tapi yang kedua ni, sini ada kuasa 2. So, bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebab kita mau kuasa 1 sahaja. Alright, so tamat untuk yang ini. Oke, so latihan pertama. Latihan pertama kamu, teacher mau kamu buat satu peta iting ataupun peta minda yang melibatkan topik kecil 1 dan kedua. So kamu buat secara konsepnya apa yang kamu faham daripada yang teacher terangkan tadi. Kemudian ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Oke, so bina kamu punya peta minda menggunakan creativity dan idea kamu masing-masing lah. Oke, itu latihan pertama. Alright, so 3 dan 4. Yang ketiga, membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So ini kita buat macam contoh di bab 5 kamu belajar membina ungkapan algebra. So basically dia sama sahaja, cuma bezanya ini ialah persamaan linear. So kena ikut 3 syarat yang kita masuk di dalam ciri-ciri tadi. Oke, contoh. Suatu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Oke, so suatu nombor kita tidak tahu apa nombor itu.
So, kita bagi dia label atau diwakilkan sebagai huruf. Contoh suatu nomor itu ialah E. So, E ditolak dengan 8, bakinya 2. Oke? So, ini adalah persamaan linear. Ada satu pun boleh ubah, kuasa 1, dan ada sama dengan. Oke, contoh lain. Perimeter sebuah segi 4 tepat dengan panjang X cm dan lebar 5 cm. Hasilnya ialah 14 cm. So, ini pertama. Yang kedua, kita boleh bayangkan sebuah segi 4 tepat. Oke, panjangnya ialah X. Lebarnya ialah 5. Oke, so macam mana cari perimeter? Kita tambah semua sisi. So, bayangkan sini juga 5, sini X. So, kita tambah X, tambah 5, tambah 5. Sama dengan jumlahnya yang tadi kita bacakan adalah 14. So, wajib ada sama dengan 14. Oke? So, itu membentuk persamaan linear. Oke, last kali pengiraan. Oke, untuk bagian pengiraan, kamu kena ingat ada 4 operasi asas aritmetik yang kamu kena guna. Oke, mesti wajiblah digunakan dalam pengiraan itu. So, tambah tolak, darab, bahagi. Kalau bergabung, kamu kena ingat ikut urutan operasi itu. Mula dengan kurungan, kemudian bahagi darab, ataupun kemudian tambah tolak. Oke, so basically contohlah kita bagi yang pertama, X tambah 1 sama dengan 7. Oke. So, kita mau cari X. Seperti yang teacher sudah ajar, positif 1 ini pindah sebelah. So, kalau positif 1 pindah sebelah, dia jadi tolak 1. Oke, so sini tinggal X. 7 tolak 1, 6. Oke, ini mudah, sangat mudah. Macam mana kalau kita gabungkan operasi? Oke, contohnya kita ada 2X tambah 5 sama dengan 11. Oke. So, sini ada darab sebab dia bersebelahan. Kalau bersebelahan maksudnya darab. Tambah 5 sama dengan 11. So, ada 2 operasi, darab dan tambah. Oke. So, kita pindahkan yang jauh daripada X dahulu, yaitu 5. Bawa dia ke sebelah, dia akan jadi tolak 5. Jadi, kita akan dapat 6. Sini pula tinggal 2X. Oke, tinggal 2X. Oke, yang bersebelahan ini darab. Saya sudah bagi tahu tadi. So, kalau darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. So, kita dapat X 6 bahagi 2. So, X adalah 3. Oke? Oke, ada contoh lain lagi. Teacher mau bagi. Ini baru 2. Oke, yang ketiga. Contohnya kita ada 2X tolak 1 sama dengan 10. Pindah sini ya. 10 tambah X. Oke. So, macam mana menyelesaikan soalan yang ini pula? Kamu darab masuk dahulu. Oke. Darab masuk masih ingat kan? Kamu darab ke dalam. Oke. 2 darab X kamu dapat 2X. 2 darab negatif 1 dapat negatif
2. Ini kamu tidak boleh tambah, sebab ini ialah 10, which is nombor. X pula ialah nilai yang kita tidak tahu, pun boleh ubah. Jadi 10 dan X tidak boleh ditambah. Oke? Oke, so macam mana sekarang? Caranya yang paling senang, kita kumpulkan mana yang sama. X dengan X, nombor dengan nombor. So, mula-mula teacher bawa X ini ke sebelah. Oke, so kita akan dapat 2X tolak X. Tolak 2 sama dengan 10. Oke, kita tidak mau 2 sebab dia bukan X. So, negatif 2 ni bawa pula ke sebelah, dia jadi tambah 2. So, 10 tambah 2, 12. 2 tolak 1 dapat X. Dan secara tidak langsung kita dapat jawapan bagi X. X ialah 12. Oke, kita buat step by step. Alright. So, itu adalah contoh-contoh untuk pengiraan. Oke, so latihan yang kedua, teacher akan bagi dalam bentuk gambar. Sebab ink pen teacher pun faham lah. Oke, so teacher akan bagi gambar saja. Teacher tulis, teacher gambar, dan teacher bagi kamu. So, kesimpulannya di sini, untuk 4 topik kecil ini, kamu ada 2 latihan. Oke, yang pertama tadi peta minda. Yang kedua, nanti teacher bagi pengiraan dia. Oke? So, itu sahaja. Make sure kamu siapkan kerja kamu, hantar dengan teacher. Oke.